Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Hantu tidak wujud, namun syaitan dan iblis telah berjanji untuk menyesatkan manusia. Hantu dalam masyarakat Melayu seringkali digambarkan sebagai makhluk gaib yang menjelma dengan rupa yang menakutkan. Sesetengah orang Melayu mengatakan bahawa hantu itu berasal daripada roh orang mati yang tidak tenteram disebabkan sesuatu hajat yang belum selesai, seperti untuk membalas dendam ke atas orang yang masih hidup. Antara jenis hantu yang sering dikaitkan dengan orang yang meninggal dunia adalah hantu Pontianak, hantu kubur, hantu pocong, hantu langsuir dan lain-lain. Ada sesetengah orang Melayu menggunakan istilah roh kembali terhadap beberapa fenomena mistik yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ada sesetengah pembikin drama dan filem pula menjadikan sebagai modal untuk menjual filem dan drama mereka. Dalam Islam, hantu seperti mana yang dipercayai oleh masyarakat Melayu itu sama sekali tidak wujud. Sebaliknya, daripada perkabaran Al-Quran dan Al-Sunnah, didapati apa yang diperkatakan oleh masyarakat Melayu itu tiada kena-mengena langsung dengan orang mati. Sebaliknya, ia adalah iblis, jin dan syaitan. Kisah seram yang ingin dikongsikan ini diterima melalui email oleh seorang pendengar, Syafiq, 23 tahun, berasal dari sebuah daerah di Terengganu. Beliau merupakan seorang pelajar IPTA dalam jurusan perakaunan di ibu kota Kuala Lumpur. Syafiq mempunyai seorang teman wanita di Terengganu, tempat kelahirannya. Syafiq sudah lama berhubung dengan Rina, teman wanitanya, sejak di tingkatan 5 lagi. Perhubungan mereka amat rapat sekali, sehinggalah Syafiq terpaksa menyambung pelajarannya di Kuala Lumpur. Mereka masih tetap berhubung bersama Rina. Kisahnya bermula sewaktu Syafiq menghubungi kekasih hatinya untuk memberitahu bahawa dia akan pulang ke Terengganu tidak lama lagi bagi menghabiskan cuti semester. "Kenapa ni sayang? Macam tak suka je pergi balik?" luah Syafiq di hujung talian sewaktu menghubungi kekasihnya. Bukan tak suka, tapi lupakanlah," jawab Rina seperti acuh tak acuh. Jawapan yang diberi Rina terhadapnya membuatkan dia tidak berpuas hati dan fikirannya mula terbayang yang bukan tentang Rina. "Dia dah ada orang lain ke? Ish, serabut betul lah," ujar Syafiq di dalam hatinya sendiri, sehingga kan merasa tidak sabar untuk pulang ke kampung dengan segera. Cuti semester pun tiba dan Syafiq berangkat pulang ke kampung dengan menaiki bas ekspres. Setibanya di kampung halamannya, kebiasaannya ibu bapa serta adik-beradiknya yang lain pasti kecoh menyambut kepulangannya. Namun tidak pada cuti semester kali ini. Apa pasal semua buat aku macam ni? Aku ada buat silap ke?" soalnya di dalam hati. 2 hari berlalu, namun Rina tidak pula berkunjung seperti selalu. Setiap kali dia pulang ke kampung, lebih pelik, Rina langsung tidak mengangkat panggilan serta membalas mesejnya. Malam itu, sedang Syafiq leka berfikir tentang Rina, tiba-tiba isyarat mesej masuk berbunyi pada telefon bimbitnya. "B, maafkan sayang, kita takkan jumpa lagi selepas ini." Mesej yang tertera di telefon bimbitnya itu sangat menyentap hati dan Syafiq cepat membalas mesej tersebut. "Tapi kenapa? Apa salah saya? Atau awak sudah ada yang lain? Siapa lelaki tu? Awak cakap dengan saya," balasan mesej Syafiq kepada Rina. Tidak lama kemudian, Syafiq pula menerima balasan mesej dari Rina yang berbunyi, "Saya sayangkan awak hingga ke akhir hayat.
awak lelaki yang terakhir yang saya sayang. Hanya satu permintaan saya, relakan perpisahan ini. Balasan mesej dari Rina amat melukakan sekali hati seorang lelaki seperti Syafiq. Dan Syafiq membalas mesej tersebut. Kita harus jumpa sekarang di tempat biasa. Saya tunggu awak di situ. Kalau benar awak mahu berpisah, saya mahu dengar sendiri dari mulut awak sendiri dan mata ke mata. Maksudnya itulah. Saya gerak sekarang. Saya tunggu di situ, balas Syafiq sambil kakinya melangkah laju keluar dari rumahnya. Keluarganya memandang pelik kerana kebiasaannya, jika Syafiq mahu keluar, pasti dia akan meminta izin terlebih dahulu. Maka Syafiq pun terus melangkah hingga sampai ke tempat yang dia selalu bertemu Rina sebelum ini. Bezanya, dia dan Rina tidak pernah bertemu pada waktu malam. Dari 10 minit hingga ke 2 jam, Syafiq menanti kehadiran Rina. Namun kelibat Rina langsung tidak kelihatan. Tak boleh jadi ni. Apa nak jadi-jadilah. Aku harus pergi rumah dia, bentaknya di dalam hati. Kemudian Syafiq melangkah laju menuju ke rumah Rina. Sewaktu tiba di halaman rumah Rina, Syafiq terpandang Rina sedang duduk di buaian yang ada di situ. Tatkala Syafiq menghampiri Rina, Rina bangun dari buaian yang dinaiki. Lalu Rina berlari masuk ke dalam rumah. Syafiq tidak berputus asa. Baginya, dia hanya mahu dengar dari mulut Rina sendiri. Assalamualaikum. Rina, tolonglah, jangan buat saya macam ni. Keluarlah Rina. Rina, tolonglah keluar Rina, ucap Syafiq dengan nada yang kuat. Tidak berapa lama kemudian, ibu bapa Rina membuka pintu rumah itu. Syafiq, kenapa ni? Soal ibu Rina dengan wajah kehairanan. Makcik, saya perlu bertemu Rina. Izinkanlah saya berjumpa dengan Rina, jawab Syafiq dengan nada sedih. Bawa mengucap Syafiq, mengucap nak. Rina kan tak ada. Belum sempat ayah Rina menghabiskan kata-kata, Syafiq telah bersuara. Jangan tipu. Jangan tipu saya, pakcik. Makcik, baru kejap tadi Rina masuk dalam rumah. Apa salah saya sampai semua orang buat saya macam ni? Tolonglah pakcik. Makcik, saya nak jumpa Rina, rayu Syafiq dengan linangan air mata. Syafiq, bawa bertenang nak. Tiba-tiba kedengaran suara ibu Syafiq di belakang. Ibu, tolong Syafiq. Syafiq nak jumpa Rina. Tangis Syafiq amat meruntun jiwa pada situasi masa tu. Syafiq, bawa mengucap nak. Sebenarnya kami takut nak beritahu kamu tentang Rina, ujar ayah Syafiq. Beritahu apa? Nak beritahu yang Rina dah kahwin dengan orang lain? Macam tu. Suara Syafiq agak kasar pada situasi yang semakin tegang. Syafiq, dengar cakap pakcik. Rina sudah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Beritahu Pak Husin, ayah Rina, dan kata-kata dari Pak Husin membuatkan Syafiq tidak percaya. Tipu. Semua orang tipu. Tunjukkan bukti. Perasaan Syafiq tidak dapat dikawal lagi, sehingga membuatkan dia meninggikan suaranya. Kemudian Mak Leha, ibu Rina, masuk ke ruang rumah dan keluar semula beberapa saat sambil tangannya memegang surat khabar. Syafiq, makcik harap kamu sabar dan tabah ya, kata makcik Leha sambil menghulurkan surat khabar kepada Syafiq, sambil diperhatikan oleh Pak Husin serta kedua ibu bapa Syafiq. Rina! Tadi Rina masuk. Tipu ni, tipu, ujar Syafiq
tersekat-sekat dan tiba-tiba dia jatuh pengsan. Syafiq dibawa pulang ke rumah dan sejak itu dia berubah menjadi seorang yang pendiam serta mengalami tekanan emosi sehingga dia tidak dapat lagi meneruskan pembelajarannya di IPTA. Setiap yang hidup pasti ada kisah serta jalan ceritanya yang tersendiri, dan kisah seram ini mungkin sebahagian dari satu cerita rekaan ataupun memang pernah berlaku. Namun hakikatnya tiada hantu yang wujud melainkan syaitan dan iblis yang telah berjanji untuk menyesatkan manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hantu la ghula, iaitu tidak dapat menyesatkan seseorang. Hal itu dikuatkan oleh hadis yang lain. Tidak ada hantu, namun ia adalah al-sa'ali, iaitu tukang-tukang sihir di kalangan jin. Para ulama berkata, al-sa'ali adalah tukang sihir daripada kalangan jin, iaitu kalangan jin mempunyai tukang sihir yang dapat mengelabui mata dan membuat hayalan atau halusinasi. Baiklah saudara, kisah yang kedua adalah mengenai tinggal bersama makhluk gaib. Assalamualaikum. Aku mendapat tawaran bekerja pada tahun 2013 di sebuah daerah yang tidak pernah aku jejaki. Bukan main seronoklah aku sebab aku memang seorang perempuan yang suka mengembara bersendirian tanpa ditemani sesiapa. Berbekalkan doa mama dan abah dari Kedah, aku gigihkan seorang diri mencari rezeki di negeri orang. Tawaran kerja aku ni dimulakan dengan program apprentice yang bermaksud selama 6 bulan sebelum aku diterima bekerja secara tetap. Aku harus belajar dalam tempoh tersebut dan exam. Program ni lebih kurang level degree. Tempat tinggal disediakan sepanjang program. Memang itu poin utama untuk aku bersetuju dengan tawaran ni. Hari pertama aku melaporkan diri untuk dibawa masuk ke apartmen 3 bilik yang disediakan oleh syarikat. Mulanya langkah kaki aku yang pertama, aku rasa macam ada satu gumpalan angin hembus ke muka. Wow, fully furnished, besar, cantik. Bertuah gila aku berhijrah main negeri orang ni. Detik aku dalam hati. Aku dan bakal housemate aku, Z, menjelajahlah seluruh pelusuk rumah. Memang puas hati. Masak senang, TV ada, view cantik. Buka sliding door, nampak view ala-ala laut. Cantik. Apartmen lain mewajibkan 5 orang dalam satu rumah. Tapi kami special lah. Sebab 2 orang je perempuan yang datang dari jauh. Aku Kedah dan Z dari Selangor. Semuanya okey. Bahagia. Tiba-tiba dapat tahu yang Z dah nak kahwin. Sedih campur gembira sebab rapat sangat dengan Z yang saya anggap kakak akan meninggalkan rumah ni. Di permulaan ketiadaan Z, semuanya masih baik. Sehinggalah pada satu malam, aku rasa panas. Padahal rumah memang memanjang pasang aircon. Aku laras suhu paling rendah dan sambung tidur. Rasa panas waktu malam ni berterusan tanpa henti. Siang atau malam, sama je aku rasa. Katil aku menghadap almari dan bila aku solat menghadap cermin, tiap kali aku solat, tak kira siang atau malam, bila nak rukuk aja, alis mata aku akan nampak benda tu. Ada betul-betul di belakang aku. Memang nampak jelas. Aku solat sambil mengindahkan pandangan alis mata. Takkanlah siang rambang macam ni dia ada kot. Merapu ni. Aku berseluruh. Apartmen ni dia lain macam sikit susunan dia.
aku duduk bilik depan. Dari pintu utama memang jelas nampak ketiga-tiga bilik. Sama ada pintu buka atau tutup, sebab design dia straight aja. Sejak Z tak ada, aku memang buka lampu dan tutup semua pintu bilik, terutamanya bilik belakang sekali. Nak masak kena lalu juga di bilik belakang. Tengok TV kat ruang tamu pun sama. Di belah belakang hujung sekali. Rutin aku akan masak cincai-cincai je lah. Janji kenyang perut sudah. Tengok TV pukul 10 masuk tidur. Kalau cerita best pukul 12 baru tidur. Bila aku masuk bilik untuk tidur, asal tarik selimut, dia start dah aktiviti dia. Bunyi kerusi, hidupkan TV, bunyi sliding door. Sebulan pertama, aku memang susah nak tidur. Pergi kelas, muka macam budak kena belasah, bengkak mata. Bayangkanlah, bila aku duduk kat meja makan, semua kerusi aku duduk dan biarkan kedudukan sengit-bengit. Malam buta, dia akan susun dan kemas. Esok pagi, cantik aja. Dia tolong kemaskan. Aku tutup TV, dia buka. Aku cabut Swiss pun, dia pasang. Itulah Alkisah di ruang tamu. Di bilik depan, bilik yang aku tidur tu, part yang paling aku tak boleh belah. Aku memang jenis tidur mengiring ke kanan. Dah biasa dari dululah. Aku akan nampak katil bujang bila mengiring ke kanan, iaitu tempat Z tidur dulu. Dia kerap juga muncul menggantikan Z bila waktu malam. Dia ada kat sebelah. Bukakan pintu, muncul dalam cermin dan bercakap bahasa yang aku tak faham. Memang aku tak mengiring ke kanan dah lah lepas tu. Dalam 3 bulan lepas kejadian tu, aku nekat pindah bilik belakang. Waktu tu juga aku dapat tahu sahabat baik aku, si M, diberi kebenaran untuk teman tinggal bersama aku. Seronok tak ingatlah aku sebab akhirnya aku dah dapat partner. Aku rasa penyiksaan aku dah berakhir. Rupa-rupanya tidak. Dia lagi mengamuk sakan. M duduk di kawasan sekitar juga. Cuma dia teman aku ni sekala-sekala je lah, kan? Setiap ujung minggu lah masuknya. Dia akan pulang ke rumah ibunya. Aku pula dah lah kampung jauh. Minah yang ada motor je pula ni aku ni. Balik Kedah nak kena rempit. Kalau pinggang aku rasa nak tercabut, memang aku tak balik Kedah lah minggu tu. Stay kat rumah je lah. Kemuncak hilang akal aku bermula pada satu malam ketika M pulang ke kampung. Macam biasa aku tengok TV. Tapi malam tu aku rasa seram sejuk, lain macam. Jadi pukul 10 aku dah tutup TV. Dan aku nak masuk ke bilik lah. Aku tutup TV, dia on. Aku tutup balik, dia on balik. Memang sengaja dia nak kacau aku ni. Terus aku masuk bilik dan tutup pintu. Elok aku tutup muka dengan selimut, dia ketuk pintu dengan kuat. Rasa nak luruh jantung aku. Memang aku tahulah waktu tu berapa juta kali degupan jantung aku. Dia ketuk sekali tapi bunyi padat. Aku yang berselubung buka slow-slow selimut dan aku nampak dia tengah mundar-mandir depan pintu bilik aku. Aku boleh nampak bayangan hitam tu sebab pintu tu ada jarak yang agak besar dari bawah. Allah je yang tahu betapa menggigilnya aku waktu tu. Tak tahu nak lari mana dah. Aku call member aku yang pandai bab alam mistik ni. Dia suruh aku baca satu surah ni. Benda tu beransur-ansur hilang. Itulah malam kemuncak aku kena dengan benda tu. Macam-macam versi cerita mengenai apartmen yang aku tinggal tu. Ada yang kata rumah yang aku duduk tu, sebelum ni ada seorang perempuan mati bunuh diri. Ada yang kata rumah aku tu laluan makhluk halus. Ada juga yang kata sebelum ni rumah tu pernah dimasuki
pengamal perubatan tradisional. Kira macam bomoh lah. Hai, tapi entahlah. Sebab free, aku hadap jugalah duduk rumah tu selama 6 bulan. Nak sewa rumah lain, mahal gila, babe. Memang kenalah gelaran apartmen ni, iaitu apartmen sengit berhantu. Yang digelar orang kampung sebab kedudukannya yang sengit dan memang ianya berhantu. Sekian.